Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, iaitulah makna dia dalam bahasa Melayu. Terjemahan dia dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Di sini musannaf rahimahullah ta'ala, begitu juga ulama-ulama yang lain apabila mereka mengarang kitab, perkataan tulisan yang pertama kali ditulis dan disebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerana mengambil keberkatan daripada apa yang difahamkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Tiap-tiap pekerjaan yang baik, pekerjaan yang ada nilai, yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimulakan padanya pada pekerjaan tadi dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tadi ini aqta'u, terputus, yakni qalilul barakah, kurang berkat. Untuk nak mengambil keberkatan, seeloknya segialah bagi kita ni, terutama sekali lebih-lebih lagi untuk mengarang kitab ni dimulakan dengan bismillah. Begitu juga kerja harian kita. Apabila kita nak melakukan kerja harian kita, seeloknya di dalam hukum fiqh mengatakan sunat kita mulakan pekerjaan kita dengan bismillahirrahmanirrahim untuk nak mencari keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang turun ke atas setiap perlakuan pekerjaan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Baik, yang keduanya berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim ni, apa yang terungkap di dalam perkataan bismillahirrahmanirrahim, iaitu Allah Taala meng-highlightkan di sini tiga namanya. Tiga nama yang ada di bismillahirrahmanirrahim ni. Pertamanya Allah. Nama Allah. Allah ni satu nama yang menunjuk di atas zat. Zat yang wajibul wujud, zat yang mesti ada. Mana Allah ni satu nama yang menunjuk atas zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada terjemahan. Allah ni makna apa? Tak ada terjemah. Mana Allah ni satu perkataan yang sejagat. Mana semua bangsa menyebut Allah. Semua bangsa yang beragama Islam menyebut Allah. Tidak ada terjemahan. Itu makna yang menunjuk atas zat. Mana nama bagi diri dia. Tuhan, nama dia Allah. Baik. Yang keduanya nama Ar-Rahman. Ar-Rahman ni juga daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama yang tersebut dalam Al-Asmaul Husna tu. Yang maklum bagi kita. Baik. Ar-Rahman ni, apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman iaitu nama yang menunjuk di atas sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan nama yang menunjuk di atas zat. Nama yang menunjuk di atas sifat. Makna nak menggambarkan kepada kita bahawasanya Tuhan kita ni yang bernama Allah ni, dia bersifat dengan Ar-Rahman, bersifat dengan pemurah. Tu mereka yang Tuhan yang bersifat dengan pemurah. Apa makna pemurah? Apa makna Ar-Rahman? Iaitulah al-mun'imu bijalailin ni'am. Tuhan yang memberi, yang menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Itu mana al-mun'imu bijalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Apa makna nikmat yang besar-besar? Besar tu bukan macam besar bukit tu. Besar gajah kan, tak? Bukan besar itu. Yang ni nikmat, maksud nikmat yang besar-besar ni iaitu nikmat yang diddud daqaiq, yang berlawanan dengan daqaiq, dengan halus. Dengan halus di sini kita terjemuh dengan makna laid. Bahasa kampung kata laid. Nikmat yang laid. Besar sini kita al-jalail, nikmat yang jalail ni kita terjemuh dengan makna kasar. Nikmat yang kasar. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar. Yang kasar-kasar makna apa? Yang tidak ada nilai, tidak ada harga.
Supaya kita tengok dari segi ukiran kayu, kita kata kayu yang diukir tu ada yang kayu yang bunga-bunga, bentuk-bentuk yang diukir tu yang kasak. Kasak tu kita kalau bunga tu ukiran tu kasak, jual tak laku tu. Dia tak ada seni, dia tak ada nilai. Itu maksud laik, maksud kasar. Kalau ukiran yang ada yang halus, ukiran tangan yang halus, kita sebut tak? Ukiran tangan yang halus. Walaupun dia buat satu bentuk bunga yang kecil, tapi nilai dia tu supaya hulu kerih tu, orang buat hulu kerih tu bukan sebarangan orang boleh buat tu. Mana orang yang ada bakat kesenian yang halus. Satu hulu tu jual berapa tu? Mana nak abang tu di sini kalau makna laik tu makna nilai yang seni-seni yang ada nilai. Baik. Ar-Rahman maknanya Allah Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang sebesar-besar nikmat, mana yang nikmat yang kasar-kasar. Dia bagi nikmat kepada kesemua makhluknya. Dia tidak memilih siapakah makhluk tersebut. Ada sama makhluk tadi makhluk yang beriman kepada dia, ataupun makhluk yang kufur kepada dia, makhluk yang taat kepada dia, makhluk yang maksiat melakukan asi kepadanya. Makhluk ni daripada golongan manusia ataupun golongan daripada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala mencurahkan nikmat dia yang kasak-kasak tadi ni ke semua makhluk. Tidak ketinggalan seorang pun. Kalau ketinggalan tu mana nak mati tu? Mana nak mati dah orang tu. Cumanya nikmat yang kasar-kasar tadi kita dapat di atas adat yang berlaku. Yang inilah mereka yang berusaha kuat dia dapat banyak. Mereka yang kurang berusaha dia dapat sikit. Manjada wajada, siapa yang berusaha dia dapat. Tanalu ma tamanna biqadri ma tata'anna, kata syair. Kamu akan mendapat apa yang kamu cita-citakan itu sekadar mana kepenatan kamu di dalam melakukan usaha tadi, kerja tadi. Itu berlaku nikmat yang kita dapat tadi, nikmat yang Allah curah kepada kita dengan sifat Rahman dia kepada semua makhluk dia. Banyak sikit tu mengikut usaha masing-masing. Itu makna Ar-Rahman. Baik, yang ketiganya iaitulah nama Allah Ta'ala Ar-Rahim. Nama juga Ar-Rahim juga nama yang menunjuk di atas sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang membawa maksudnya ialah yang membawa terjemahan dia dalam bahasa kita penyayang ataupun pengasih. Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengasih, yang bermaksudnya iaitu al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat kepada hamba dia dengan nikmat-nikmat yang daqaiq, nikmat-nikmat yang halus. Apa maksud halus? Iaitu yang laik, lawan bagi kasar tadi. Lawan bagi kasar. Mana nikmat yang laik, nikmat yang ada nilai. Nikmat yang ada nilai. Iaitulah dia beri nikmat tadi ni, nikmat yang ada nilai tadi melalui sifat Ar-Rahim dia kepada hamba dia yang beriman sahaja. Nikmat ini, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan melalui sifat Ar-Rahim ni khusus kepada orang yang beriman. Adapun nikmat yang besar tadi ni, yang kasar-kasar tadi, Allah Ta'ala beri kurniakan kepada makhluk dia, tidak tertentu, tidak khusus, mana ke semua makhluk. Tapi Ar-Rahim ni, nikmat yang diberi melalui sifat Ar-Rahim ni ialah kepada hamba-hamba dia yang dia kasih. Siapa hamba-hamba Allah Ta'ala yang dia kasih? Itulah orang yang beriman kepada dia. Sekurang-kurangnya paling rendah martabat itu orang yang beriman. Apa nikmat yang laik tadi ni, yang halus, nikmat yang ada nilai tu, seperti ilmu. Yakni ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang boleh menjadikan seseorang yang bersifat dengan ilmu tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat tu. Dan nikmat iman sendiri, Allah memberi nikmat iman kepada orang yang dia kasih. Orang yang dia tak kasih, dia tak bagi. Dia bagi kepada orang yang makhluk yang dia kasih. Itu dinisbahkan kepada dunia. Adapun dinisbahkan kepada akhirat, Allah Ta'ala memberikan nikmat yang halus tadi ialah al-jannah wa na'imuha, syurga dan nikmat-nikmat syurga.
Kepada siapa? Kepada orang yang dia kasih. Nikmat syurga ni Allah Ta'ala beri, itulah dinisbahkan kepada hari akhirat, mana di dalam negeri akhirat. Sebab itu musannaf dia kata, kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya. Akan hambanya ni kait dengan lagi amat mengasihani. Jangan kita kait dengan yang amat pemurah dak. Yang amat mengasihani akan hambanya yang mukmin. Hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat kepada makhluk dia dengan sifat pemurah ni, kesemualah di akhirat dak. Di dunia seperti kita kata nikmat kekayaan, nikmat kemajuan, nikmat kesihatan. Itu antara nikmat yang kasar. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita ukur, kita nilai di sisi kita. Apabila kita nilai di sisi kita, nikmat-nikmat kekayaan tadi ni memang nikmat yang nilai lah, kita kata. Nikmat kesihatan, nikmat yang nilai lah. Sakit kita tak mau, tapi sakit juga, sakit, susah, miskin, masuk di dalam nikmat yang daqa', nikmat yang jalail. Nikmat yang jalail, mana masuk di dalam pengurniaan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan nikmat, dengan rahmat ni ialah apabila dia beri dengan sifat pemurah dia. Kalau dalam bahasa tani tok guru terjemah makna boreh. Pemurah ni terjemah makna boreh. Kita kalau bahasa Kedah kita boreh ni tak pernah elok. Hang ni boreh sungguh. Tak, tapi bahasa tani boreh ni makna dia tak sayang langsung hak dia. Dia bagi. Tuhan dia tak sayang hak dia, dia bagi. Siapa yang bernama makhluk yang bernyawa yang jenis kena dapat nikmat, dia bagi. Kita nak kecilkan sikit, kita kata rezeki, dia bagi. Orang yang jenis kena makan, dia bagi makan. Kalau duduk berkira tu, orang kapiak pakai tak makan lah. Tak, orang kapiak tak makan lah. Sebab apa? Mereka kufur ke Allah Ta'ala, tak sebab bagi lah. Tapi Allah bagi juga sebab apa? Sebab dia pemurah. Dia tak kira siapa. Hak dia kenal macam bandingan sebab kita lah. Apabila kita bersifat dengan pemurah, seorang yang boreh, kita tak kira kita kenal orang tu kan, kita tak kenal kan, dia geng kita kan, dia musuh kita, kita belanja sebab pemurah. Yang kita duk tak pemurah tu sebab kita duk tilik, ayat ni musuh aku tak lihat, ni aku kenal aku belanja, hak tak kenal aku tak belanja. Sebab kita ni ada sifat hak tak pemurah tu. Ada sifat pengasihan ni, mana kita bagi nikmat kepada orang yang kita kasih. Cuba anak-anak kita tu, anak kita kata umur 15, 16 ambil lesen mutu, tiba-tiba minta mutu kat kita, nak beli mutu, kita nak bagi tak? Kita nak bagi tak? Umur baru 15 nak beli mutu tu, mutu 125, nak bagi tak? Kalau kita sayang kat anak kita, kita tak bagi. Tak patut lagi, tak padan lagi, umur 15, 16 beli mutu 125. Nak mutu, mutu Air5 sudah lah. Beli 125 ke hak tu ke teriak, mak teriak lepas tu. Tak pergi hospital, pergi kubur. Dua tu. Mana? Apabila kita sayang kat anak kita, kita tak bagi mutu. Mutu tadi ni apa panggil? Nikmat yang besar, nikmat yang tak nilai. Kita bagi buat anak kita, bagi pendidikan, bagi ilmu kat dia. Tu baru ayah yang sayang kepada anak. Tuhan dia melihat orang beriman ni, dia tak bagi kekayaan, dia tak bagi kemewahan, dia tak bagi kemajuan. Sebab tu antaranya. Sebab manusia ni, orang beriman, dia takut lupa. Tambah kalau orang yang sampai kepada martabat arif billah, dia tak bagi sihat, dia bagi sakit banyak. Cuba kita tengok Nabi-Nabi dibalai. Bukan duk senang Nabi, duk tak senang Nabi tu. Allah, nak senang masa apa? Masa sembahyang senang. Arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang ya wahai Bilal. Masa sembahyang tu nak rehat sat. Habis sembahyang tu nak keluar menghadapi orang musyrikin, menghadapi manusia tu. Macam-macam rintangan-rintangan yang dihadapi. Sebab itu disebut ulul azmi. Nabi yang banyak terima balas apa? Tuhan sayang kat dia. Tu. Kita nampak nikmat. Tu kita nak tu baru Tuhan sayang tak. Ayah aku beli mutu kat aku. Tu bagi duit sekolah kat aku sehari RM10. Siap. Tu hak ayah sayang tak, betul bukan sayang dia panggil. Sebab itu antaranya lah. Kita lihat orang yang beriman ni, orang yang mengenal Allah SWT ni, dia duduk dalam sebuah kekurangan, duduk dalam fakir, dalam dhaif, di segi nikmat-nikmat keduniaan ni. Tapi Tuhan bagi nikmat yang halus,
nikmat yang lain kepada mereka ni, nikmat yang bernilai ialah mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diberi taufik dapat melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Baik, apabila kita faham bismillah ni, maknanya kita tak ada lagi kita nak mengkritik ataupun datang di dalam hati kita ni rasa tidak puas hati berkaitan dengan fenomena ataupun perkara-perkara yang berlaku kepada kita di dunia ni. Mana rezeki kita Allah bagi, Allah dah tentukan. Kita kena melihat dia dari sudut sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dua sifat tadi, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang mana kita nak antara dua tu. Kita nak biarlah nikmat yang diberi kepada kita tu melalui sifat kasih sayang. Begitu juga dengan ayah kita tu, nak bagi kita, bagi dengan kasih sayang, jangan bagi dengan tidak kasih sayang. Itu antara maksud bismillahirrahmanirrahim yang kita boleh praktikalkan di dalam kehidupan kita.